Persatuan Anak Bangsa Johor, PABJ, pada 30 Disember 2021 telah mengadakan upacara soft launch perasmian Persatuan sempena kempen pemacu keahlian sasaran 1000 ahli PABJ di Sri Bayu Lounge, Bukit Jalil Golf and Country Resort, Kuala Lumpur yang dirasmikan oleh Yang Berbahagia Dato' Mohsin Hasbollah, Presiden PABJ bersama dengan Yang Berbahagia Dato' Musa Haji Yusof, Timbalan Ketua Pengarah Pelancongan Malaysia. PABJ telah didaftar dan diluluskan di Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Negeri Johor pada hari Ahad, 30 Mei 2021. Ditubuhkan dengan misi dan visi yang berperanan menyatukan perpaduan dan memperkasakan anak bangsa Johor yang berbilang kaum walau di mana mereka berada di pelosok Malaysia dan di luar negara tanpa mengira pangkat, agama dan bangsa. Penaung diraja PABJ adalah Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor, Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar dan Penaung Yang Amat Berhormat Menteri Besar Johor. PABJ diterajui oleh Presidennya, Dato' Mohsin Hasbollah yang berpengalaman selama 35 tahun dari tahun 1986 dalam memimpin pelbagai NGO dan dibarisi oleh barisan exco yang berkaliber dalam bidang masing-masing. Dengan slogan Bangsaku, Masa Depanku, PABJ mempunyai 7 biro yang akan memperkasakan anak bangsa Johor di dalam beberapa bidang antaranya pendidikan, pelancongan, seni dan budaya, ekonomi dan keusahawanan, keahlian, multimedia dan komunikasi, sosial, kebajikan dan keagamaan, keselamatan dan kesihatan serta sukan dan rekreasi. Bersempena dengan pelancaran tersebut, PABJ turut melancarkan kempen Member Get Members dengan penetapan kempen pemacu keahlian sasaran 1000 ahli anak bangsa Johor yang berdaftar bermula dari bulan Disember 2021 hingga Mac 2022 dengan tagline, Bersatu Kemercu Dunia. Pada majlis soft launch ini juga, turut diperkenalkan penyanyi legenda, Dato' Jamaluddin Ben Elias atau lebih dikenali dengan Nash sebagai selebriti pertama yang menyertai PABJ. Kita punya press conference yang kita release pada setiap individu dah terima kan. So that is the content of our press conference lah. Iaitu PABJ atau Persatuan Anak Bangsa Johor pada hari ini telah mengadakan secara soft launch peresmian Persatuan sempena kempen pemaju keahlian sasaran 1000 ahli PABJ di tempat sini iaitu Sri Bayu Lounge di Bukit Jalil Golf and Country Resort, Kuala Lumpur, yang telah diresmikan oleh Presidennya bersama dengan Timbalan Ketua Pengarah Tourism Malaysia iaitu Dato' Musa. Dan untuk makluman, kita punya persatuan ni telah didaftar dan diluluskan oleh Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Negeri Johor pada hari Ahad 30 Mei 2021. PABJ ditubuhkan dengan berperanan menyatukan perpaduan dan memperkasakan anak bangsa Johor yang berbilang kaum walau di mana mereka berada di pelosok Malaysia dan di luar negara. Kalau boleh kita belas juga di luar negara sebab ada ramai juga anak bangsa Johor ni di luar daripada negara kita yang berkhidmat di sana dan berniaga di sana dan juga bermastautin di sana. Dan kita nak kalau boleh, itu yang hasratnya Duli Yang Maha Mulia Tuanku, dia nak kalau boleh persatuan ni juga subscribe ahli daripada luar negara yang anak Johor, yang berbilang kaum kalau di mana mereka berada, tanpa mengira pangkat agama dan bangsa. Ianya adalah menjadi satu platform bagi mengukuhkan hubungan kemanusiaan, perpaduan dan persaudaraan. PABJ akan bekerjasama dengan kerajaan negeri dan anak bangsa Johor yang ingin meneroka dalam berbagai sektor industri dalam usaha memacu ekonomi negeri Johor ke tempat teratas di Malaysia. Sekarang ni kita di tahap ketiga, nombor 3 yang tempat nombor 3 yang dalam bidang ekonomi, dan jika boleh kita next step kita akan ambil tempat Pulau Pinang iaitu yang kedua, dan selepas tu kita terus ke tempat Selangor nombor 1. Ini yang hasrat kita lah, untuk membantu, sama-sama membantu dengan kerajaan negeri Johor dan unit perancang dan sebagainya supaya kita dapat ke tahap dalam masa mungkin 5 tahun akan datang.
Ini kita punya hasrat kalau boleh. Dan ianya juga kena dapat kerjasama daripada setiap lapisan di negeri Johor, kerajaan dan juga swasta, supaya kita boleh dapat ke tahap nombor 1. Dan kita punya lanskap ni pada saya memang sesuai, di mana Johor ni dekat dengan Singapura dan juga dengan Indonesia. Dan juga senang untuk kita dapat kadang Singapura pun dah population dia lebih besar daripada Johor. Dia punya population hampir 6 juta atau 6 juta lebih sekarang ni Singapura. Dan dia asyik tambahkan tanah sampai bila. Dan mungkin dia akan mengalir balik ke Johor juga. Jadi saya harapkan banyak industri-industri di Singapura itu akan berpindah ke negeri Johor. Dan masa itu kita boleh dapat tercapai apa yang hasrat kita untuk ke tahap nombor 2 dan seterusnya nombor 1 yang terbesar di ekonomi di Malaysia. Dan dengan slogan bangsaku masa depanku, PABJ mempunyai 7 biro atau pilar yang akan memperkasakan anak bangsa Johor di dalam beberapa bidang seperti berikut. Kita ada 7 bidang, iaitu pendidikan, pelancongan seni dan budaya, ekonomi dan keusahawanan, keahlian, multimedia dan komunikasi, sosial kebajikan dan keagamaan, keselamatan, kesihatan dan sukan dan rekreasi. Dan semua yang menerajui adalah berbilang kaum. Kita ada sukan dan rekreasi di naib presidennya adalah Mr. David Purwalan, seorang India. Dan keselamatan dan kesihatan tu adalah Mr. Ho Sang-hit, dia adalah seorang Chinese ya. Dan yang lain-lain tu adalah diterajui oleh Melayu. Dan kita di dalam perlembagaan pun kita ada dalam dia punya kota 60% for Bumiputera Melayu dan 30% adalah Cina dan 10% daripada golongan India dan juga dan lain-lain agama dan sebagainya ya. Dan kita juga biar kita punya misi dan visi persatuan, antaranya ialah yang tercatat di sini, iaitu mewujudkan perkongsian pintar seperti yang Datuk Musa cakap tadi, dengan agensi-agensi kerajaan dan swasta dari segi pendidikan, ekonomi, keusahawanan dan juga pembangunan. Dan yang B ini adalah menggalakkan dan membantu ahli berpotensi dalam bidang digital ekonomi dan keusahawanan dalam pelbagai bidang untuk terus berkembang. C, membangunkan intelligent quotient. Yang ni yang bila saya menghadap jumpa tuanku, dia fokus more on pendidikan. Dia nak kalau boleh kita lahirkan anak bangsa Johor di masa depan yang lebih pintar, yang lebih baik akhlak dan juga berwatakan yang lebih baik lah daripada sekarang. Dan ianya makan masa lebih kurang 3 ataupun 4 dekade atau 30 hingga 40 tahun akan datang. Kalau kita boleh berjaya dengan modul-modul yang PABJ sediakan ni, insya-Allah kita akan dapat mentransformasikan penduduk-penduduk di negeri Johor dan di mana anak-anak Johor berada satu generasi yang lebih baik lagi daripada sekarang, insya-Allah ya. Dan mengukuhkan dan memantapkan pelancongan seni dan budaya untuk generasi pelapis anak bangsa Johor melalui pelbagai rancangan dan aktiviti yang berkaitan. Dan itulah mungkin apa yang boleh pihak Tourism Malaysia, mungkin saya serahkan kepada Datuk Musa, mungkin boleh explain further on that, how we can collaborate between Tourism Malaysia and PABJ ya. Dok. Jadi Tourism Malaysia ini dari sudut smart partnership ni, kita sebenarnya kita sama dengan Persatuan Kota Johor di salah satu adalah kalau kita tengok 7-7 ni kita boleh buat bersama. Sebab dari segi sudut tourism ni ada tourism, ada agro-tourism, ada military tourism pun ada segala-gala kan. So it's a big area yang kita boleh buat coverage. Contoh kalau dari segi sudut satu anak bangsa Johor, pada masa yang sama dari segi sudut Tourism Malaysia, kita mempromosikan juga Johor ni sebagai Center of Education Excellence. Kalau di bawah Iskandar Malaysia tu kita ada banyak universiti-universiti yang bertaraf dunia yang berada di bawah Iskandar Puteri di area-area. Therefore kita akan ada foreign students coming in, for example, dan ini memberi limpahan dari sudut ekonomi. Dan kalau kita lihat sudut belajar seni dan budaya ni,
secara keseluruhan macam saya nyatakan tadi, kita ada Yayasan Warisan Johor, kita ada Jabatan Pelancongan Johor, dan kita ada 10 majlis-majlis daerah ni yang masing-masing di PBT ni kita minta dia mengenal pasti unique selling proposition. Apa daerah dia unik? Jadi dia boleh perkenalkan. Contoh Muar. Ada di Bandung Muar, ada satu tempat baru ada Megabus, Johor baru ada Megabus je baik. Panggil Megabus Badali je. Jadi kalau benda-benda ni yang unik. Dan kalau kita tengok juga, maybe ramai tak tahu kita ada minuman yang dipanggil Bay Royal. Bay Royal ni dia cinnamon. Dia because ada keturunan Turkish. Istana Johor dulu dengan Turki. Dan benda-benda ni semua kita boleh promosikan. Dan one of the greatest museum, contoh museum negeri Johor iaitu istana tu, itu orang kata you cannot find it anywhere in the world. This is a place yang mana turis akan datang dan sebagainya. Ini yang kita working out. Jadi kita boleh bekerjasama dengan persatuan dan juga agensi-agensi lain di negeri Johor untuk memertabatkan Johor, sebab Johor ni dia ada dekat pintu masuk sebenarnya. Pintu masuk daripada Singapura. Kalau ikutkan flight frekuensi, jumlah kapal terbang yang datang paling banyak adalah di Bangkok, kedua adalah Singapura, ketiga Kuala Lumpur. So yang datang dekat Singapura tu kita boleh tag them in masuk. Singapura dia city state, dia kecil je. Dia kecil daripada Pulau Pinang tau. Kecil daripada Langkawi Singapura ni. Lepas tu dia kena tambah. Jadi orang ni kalau duduk 14 hari Singapura, pening kepala mana nak pergi. So they will come across. Dan ini yang Johor boleh tengok. That's why when we develop di Johor, macam contoh kita ada jalan kaki di Johor Business District. Tengok pasar karat, bazar karat, tempat-tempat yang antik je kan. And these are the things that we can do. And there's a lot more lah dari sudut tourism. Kalau kita lihat dulu, semua orang kata Chinggir kan. Chinggir kat Singapura, dekat Penang. Singapura Penang. One of the oldest Chinggir adalah di Johor. Yang dipanggil Temple Tok Kong yang dekat dengan Puteri Pasifik tu. That's one of the oldest, Jalan Wong Apuk. And these are the things yang mungkin orang tak tahu lah. And then benda-benda ini yang kita boleh work things out untuk kita kenalkan. Contoh, saya bagi contoh ni, sports tourism kan. Orang pelancong luar negara datang Johor sebab nak tengok stadium JDT. Kita pula pergi Real Madrid nak tengok stadium Real Madrid, nak pergi tengok MU, nak pergi tengok Chelsea, nak pergi tengok. Orang luar datang tengok tempat kita. These are the things yang kita tengok dan kita kena pasarkan. Ni yang kita mungkin maybe perhaps we can work. And then dari sudut artis-artis ni, kita pernah adakan program contoh dengan Sweet Charity. Contoh di Johor. Sebab apa? Sebab kita nakkan the Singaporean to come in. So dia duduk kat hotel kat Johor, dia tengok konsert, then dia go back kan. Contoh, these are the things. Because ini yang kita boleh lihat di Johor, kita minta Johor ni menjadi orang kata jangan tunggu, you go across. Even now, di bawah understanding of ASEAN country, any agensi pelancongan di Johor atau Malaysia dia boleh pergi ke Singapura buka untuk inbound. So dibawa 3 orang datang ke Singapura, then dibawa go across. Selama ni kalau kita tengok bas-bas express yang Transstar, Five-Star apa semua, it's a Singapore base. Tapi dia ada syarikat kat Malaysia, so dia capturing. Why not? Kat sini kita capture kat sana. So these are the things yang boleh saya tambah, dan kita akan bantulah dari sudut PABG ni untuk kita sama-sama memperkenalkan produk. More on tourism side, but tourism tu bukan hanya melawat-lawat aja, tetapi dari sudut military, ada sudut agro, ada sudut edu dan lain-lain ya. Tutup kan? Okey, thank you. Tapi kena tanya soalan, kalau tanya soalan tanya ke Datuk Muhsin. Muhsin. Ya. Okey, setakat ni yang keahlian hanya dapat 271 orang, betul kan? 217. 217. So, ada kekurangan ke sebab ahli itu masih sedikit lagi. Apa yang inisiatif satuan untuk meningkatkan jumlah keahlian? Kita sebenarnya kita punya coverage begitu terhad. Sebab tu kita adakan kita punya kempen yang pemacu ni, yang Sibu Ahli ni, kita libatkan dengan media dan juga dengan blogger supaya dapat blast pada semua pelusuk di negara kita ni dan juga di luar negara, supaya mereka tahu ada kewujudannya Persatuan Anak Bangsa Johor ni. Dan anak bangsa Johor ni mengata-kata dia bukan hanya di Malaysia, di luar negara ramai. Misalnya di Paris ke, di London ke ramai. Anak saudara saya 2 orang pun dah
bermastauti di sana, dan juga suami pun kat sana, belajar kat sana, terus kerja kat sana. Jadi maknanya kita ada ramai anak-anak Johor kita di perantauan, di luar negara. Jadi ini yang kita nak cuba dapatkan mereka, mencapaikan mereka supaya mereka boleh bagi pandangan yang bernas untuk kita, apa yang patut kita buat. Dan kita ni semua adalah sebagai manusia biasa, kita perlukan ramai lagi ahli-ahli yang boleh bagi pandangan dan juga apa benda yang ada yang kita boleh buat untuk mensejahterakan bangsa kita dan juga ekonomi kita. Ini yang kita nak. Dan media is very very important. Very important. Kita buat sendirian memang susah nak dapat. So, dan saya mengatakan tadi bahawa kita akan buat sekurang-kurangnya 2 kali setahun untuk kita buat kempen untuk menambahkan ahli. Kalau dalam professional body saya, misalnya kita ada IEM, kita ada 50,000 ahli. Dan kita ada, saya ada MEPA, kita ada dekat 1,000 ahli dan sebagainya. Apa PABJ saya rasa boleh dapat lebih daripada itu dalam jangka masa yang singkat, mungkin 5 tahun akan datang. Jadi setiap tahun kita akan tambahkan ahli tu. Jadi ahli berpandu kepada perlembagaan. Apa dia buat, semua kita berpandu pada perlembagaan. Dan apa dia nak buat apa-apa pun mesti mengikuti 100% apa tercantik dalam perlembagaan. Dan sekiranya mereka tidak ikut cara tata susila kita dalam perlembagaan, kita akan bagi dia show cause letter. Dan kalau dia kata macam-macam dekat dalam grup, kita keluarkan sementara dia. Dan kita bagi show cause letter. Kalau show cause letter kita tak boleh juga, kita bagi dia inquiry ataupun bela diri. Tak juga kita datang ke depan kita pasal terminate dia. Kita nak discipline members. Yang non-discipline members ni susah, ia menyusahkan persatuan dan juga ahli-ahli yang lain yang genuine, yang betul-betul nak ke depan, yang betul-betul nak majukan diri mereka. Itu yang penting. Kita nak individu masuk dalam persatuan ni yang nak majukan diri mereka, bukan nak buat kacau bilau, buat masalah terhadap persatuan dan sebagainya. Ini yang kita nak. Dan insyaAllah saya yakin, saya dah melalui 2 NGO yang sebelum ni pun, saya yakin kita boleh menambahkan lagi adik. Saya yakin. Yang pertama, kita mewawarkan dapat artis yang pertama sekali, yang sekiranya dia join kita punya ahli PABJ ni, dia akan kita lantik sebagai duta artis. Dan hari ini watikah yang kita serah pada Datuk Nes adalah beliau sebagai duta artis, iaitu artis yang pertama dari negeri Johor yang memasuki jadi ahli PABJ. Jadi inilah kita kita menganugerahkan dia sebagai duta. Dan saya harap beliau boleh dapat ramai lagi artis yang akan bersama-sama beliau untuk memertabatkan artis-artis di dalam negara kita yang bangsa Johor. Itu je. Itu penting. So, pada saya, Datuk Nes tak ada masalah. Semenjak dia dalam jadi artis, saya tak nampak banyak skandal, tak ada lah. Skandal tak ada, ingat. Benda yang baik-baik berlaku lah. Kalau ada pun dia suruh bawah kapet. Kalau kita tak tahu ramai. Jadi kita boleh tengok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama ini saya mengucapkan terima kasih kepada Presiden kita, Datuk Musa, dan juga Datuk Musa yang ada bersama-sama kita, serta seluruh ahli Datuk Kuasa di PABJ. Okey, kenapa saya datang dan kenapa saya masuk ke dalam PABJ? Yang pertamanya, saya orang Muar. Yang pertamanya, maknanya kita anak bangsa Johor. Dan ini adalah merupakan satu pendekatan untuk mengeratkan lagi tali silaturahim. Kalau kita nak ceritakan pasal keahlian yang ada hanya baru 217 pada hari ini, dan kita ingat bahawa hari ini adalah merupakan hari the soft launch. Jadi soft launch ni bukan kata ahli yang dah ramai, kita baru saja. Jadi dengan kehadiran saya tadi, saya dilantik sebagai duta ni, saya pun sebenarnya saya rasa sangat bersyukur lah. Sebenarnya saya pun tak tahu saya ni adalah merupakan artis yang pertama yang masuk dalam persatuan ni. Tapi apabila saya dilantik tu, saya rasa sangat terharu lah. Terharunya kerana apa?
saya diberikan satu kepercayaan dan amanah oleh pihak persatuan untuk saya menarik seramai mungkin kaum kerabat adik-adik artis saya. Boleh dikatakan artis yang ada dalam negara kita ni, boleh dikatakan saya menekan dalam 70% adalah anak Johor. Jadi saya tak nampak kenapa anak Johor tidak rasa bangga dengan dia sebagai anak bangsa Johor. Jadi saya ada keyakinan insya-Allah ramailah kalau kita cerita pasal pemuda-pemuda yang dahulu-dahulu ni. Dalam percuma ni saya mohon kepada Presiden agar tidak terhadap umur mereka ni. Jangan kata anak artis yang muda saja dia masuk yang tua ni tak payah masuk pun cakap anak juga. Tapi maknanya artis-artis lama lepas dulu yang menaikkan kita dalam negara kita Malaysia ni, sebahagian dia adalah mereka datang hasil datang daripada negeri Johor. Jadi saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Presiden dan juga di Jawatankuasa yang meletakkan saya sebagai duta, dan ini saya anggapkan dan ini saya berpendapat dan saya berangkat pada diri saya ini adalah merupakan satu amanah daripada persatuan PABJ ini untuk saya membawa ramai lagi ahli, dan bukan saja ahli, kalau kita nak cerita pasal seni, pasal budaya, banyak lagi. Jadi saya harapkan saya dapat menyumbangkan sesuatu dalam PABJ. Okey, kita pertama sekali kita ada kategori ahli individu kan. Ahli biasa lah. Ahli biasa. Ahli individu ni ianya adalah seseorang ahli itu dilahirkan di Johor kan. Tak kira lah lelaki ke perempuan ke, mak dengan ayah pun, maknanya kalau Johor tu memang garanti dia akan jadi ahli biasa individu lah. Dan IC 01 lah. IC mesti 01 lah. Dan apa tu dia punya yuran masuk adalah sebanyak RM50 pendaftaran lah, yuran pendaftaran, dan RM50 tahunan. So pada pertama-tama kali kalau nak masuk jadi ahli, RM50 pendaftaran dan RM50 adalah ahli tahunan. Jadi tahun kedua cuma bayar RM50 saja. Itu ahli individu lah, yang biasa. Dan yang kedua umpamanya macam Datuk Musa tadi menjadi ahli bersekutu. Maknanya dia bukan dilahir di Johor, tapi mak atau ayahnya adalah orang Johor. Okay? Kalau begitu boleh. Sama juga dengan bos saya ni, penasihat saya Datuk Major Jeneral Datuk Osman Cik, dia dilahirkan di Terengganu, tapi bondanya adalah orang Johor. Jadi juga ahli bersekutu. 009 dia bersekutu, 00110 010 009. Dekat tu, rapat tu, dua-dua tu. Macam dah berjanji. So ada dua kategori? Ada dua kategori. Maknanya satu lagi kita ada ahli associate ni, maknanya yang atau ahli korporat ni. Kita ada ahli korporat ni, kita akan kenakan yuran masuk RM250 dan tahunan RM250. Dan satu lagi yang akhirnya kita ada ahli pelajar. Ahli pelajar ni dia punya kemasukan, dan ni adalah separuh daripada ahli individu biasa. Kalau RM50 tu dari RM25 lah. Jadi RM20 yuran untuk pendaftaran dan RM20 tahunan. So buat sementara waktu ni kita berkempen supaya ahli pelajar ni tidak dikenakan apa-apa yuran. Ya, for the first year ni kita pergi kita masuk tanpa bayaran. Itu kita berkempen. Yang mana nak jadi ni kita akan bagi dia masuk secara percuma buat sementara waktu, sebab mereka mostly pelajar kan. Dalam tempoh 3 bulan? Dalam tempoh kempen ni kita akan bagi dia free admission. Apabila nak jadi haji, kita ada Google Form untuk diisi lah. Diisi saja dan dia forward kat kita, dan kita capture, dan kita akan bawa kepada mesyuarat jawatankuasa. Bila diluluskan, barulah mereka buat bayaran.
So mereka boleh layari apa tu website dia. Yang dapatkan Boleh. Google Form tu. Kita ada website Information kita. ada di website. Kita ada website kita. Kita ada Instagram, kita ada YouTube, BABJ.my ni. BABJ.my semua tu. Website, Insta, FB dengan YouTube. Semua ada. Dan kita mengawali rapat lah. Tak nak ada masalah-masalah yang timbul lah. Salah seorang pada ibu atau mak dia, orang Johor, dia boleh dia dari bersekutu. Tak ada masalah. Spouse tu boleh jadi member. Boleh. Ataupun isterinya orang Johor, suaminya orang luar, orang Kelantan, suami boleh jadi bersekutu. I see. Okay. Dia under bersekutu. Kita semua boleh kooperasi lah. Asal pernah kita berjalan, kita ramaikan nanti kita. Ramai penuhkan dewan, tu yang kita nak. Dan kita banyak idea yang kita nak bukakan. Sebelum saya tubuhkan Persatuan Anak Bangsa Johor ni, saya adalah timbalan Presiden Persatuan Anak Melayu Johor. Ada. Saya bekas timbalan. Anak Melayu Johor. Jadi saya telah dipilih pada 21 April tahun 2019 sebelum pandemik COVID-19. Jadi saya cuma dipilih. Saya pun tak tahu kenapa dia orang vote for saya. Ada 3 penjuru, saya menang. Saya tak kenal orang pun masa tu. Jadi dah dipilih, kita jalankan tugas lah sebagai Ketua Biro Ekonomi dan Keusahawanan. Dan selama setahun setengah saya pegang jawatan tu, pada 20 bulan September 2020 saya resign dan saya tubuhkan Persatuan Anak Bangsa Johor. So sekarang ada 2 persatuan lah. Dua, yang satu Anak Melayu dan saja. bangsa. Yang kitanya berbagai Melayu kaum. saja. Berbagai kaum. Ini multiracial. Yang ini yang tuanku selalu sebut bangsa Johor ni adalah berbelang kaum. Berbelang kaum. Dan kita punya perlembagaan kita ikut ratio of population. Kita bukan sahaja letak ratio population. So dan dipersetujui oleh kita punya pegawai undang-undang negeri, Datuk Amir, dan juga dengan tuanku sendiri pun dah bersetujui dan dia murnikan perlembagaan tersebut. Barulah kita boleh tubuhkan dengan persatuan, dengan Jabatan Pendaftaran Pertubuhan. Tak ada had. Maknanya kalau lagi dia hidup boleh lah. 16 tahun, 17 tahun boleh. Tak apa, boleh. Ataupun adakah 18 tahun boleh lah. Tak, untuk 18 tahun ke atas. Oh, okey. Had untuk masuk 18 tahun ke atas. Nak menyertai mesti 18 tahun dan ke atas. Lepas tu tak ada had dah. Okey. Minimum umur Sampai dia rehat lah. Itu je. Dia cakap kalau dia nak retire, saya bagi dia retire lah. Selagi dia boleh bawa watak tu, jalan je lah. Sebab dia first artis jadi ahli. So kita menghormati orang yang seperti artis begini nak menjadi ahli. Tapi saya besok kalau saya nak ajak kepada kawan-kawan pun, you kena rasa bangga, you kena rasa jati diri apabila you masuk persatuan ni, dan you kena bayar. Kalau masuk ke free ni kita tak galakkan lah. Macam saya pun masuk, saya bayar. Saya sebagai ahli yang berbayar. Jadi saya kena cakap benda ni, sebab benda ni yang ada nanti artis kan kita tanya ini apa macam masuk. Bukan dia bayar saja, dia belanja bayar untuk presiden pun makan. Bermurah hati. Bukan dia bayar sebagai ahli, dia bayar juga presiden yang makan dekat hotel. 5-star hotel. Dan ni bagi saya benda ni mustahak. Ya, betul. Penting. Sebab dia ada networking je sebenarnya. Ya. Jadi networking ni ada yang government, ada yang corporate, kan? So they can, dan from negeri-negeri tu kita networking lah. So dia satu thing dia macam luar negara kan. Macam Datuk Sheikh kat luar negara kan. Dia kawan saya tu, mungkin kawan lama tu. Tak, dia sekurang-kurangnya dia punya director tu ada ibu ke ayah dia orang Johor, ataupun dia sendiri dilahirkan Johor, boleh.
Tak semestinya dia mesti lahir di Johor, mungkin mak ayah je atau orang Johor. Dia board of director pun dah cukup.